Okey, hello. Dengar dah kelas. Salam. Okey sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk, saya nak test saya punya mic. Banyak kita ada masalah ni. Okey jadi macam bergema, tapi boleh tak kalau macam ni? Okey, jadi sekarang dah 8.16. Jadi kita akan sambung balik. Tadi soalan C kita tak buat lagi. Okey. Jadi saya akan terangkan dulu yang berkaitan dengan graf tu. Kalau menegak jadi apa? Kalau mendatar tu jadi apa? Kalau turun jadi apa? Okay. Ini melibatkan pecutan, melibatkan laju. Okey. Okey jadi kita akan start dulu slow-slow. Kawan kita pun ramai tak masuk lagi ni. Baru ada 13. Tapi tak apalah. Okey, yang mana ada kita akan start dulu. Okey, kita akan dapat macam ni. Saya dah rekod dah kan. Kadang-kadang terlupa pula. Nanti susah. Okey. Kita akan dapat macam ni. Okey, pertama sekali cuba tengok dekat sini. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey. Dia daripada 3 dia naik ke 8. Okey, daripada 3 dia naik ke 8. Maknanya daripada rendah dia ke tinggi. Okey, maksud dia apa? Maksudnya ialah yang ini dia dalam keadaan laju bertambah. Okey, laju bertambah. Okey, contohlah kita naik motor. Kita naik motor sekarang kita di 30 km sejam. Meter tu tunjuk 30. Dan kita naik semakin laju, meter tu akan naik 40, 50, 60, 70, 80. Itulah yang macam yang situasi yang dalam ni lah. Okey, daripada 3 dia semakin laju ke 4, 5, 6, 7, 8. Sebab tu graf dia semakin menaik. Maksudnya kelajuan semakin meningkat. Okey. Itu kalau graf menaik, kelajuan semakin meningkat. Kalau dekat sini pula, yang mendatar ni, yang flat. Kalau mendatar, agak-agak dia jadi apa? Contoh kita naik motor. Sekarang kita tengah naik, meter kita 80 km sejam. Lepas tu kita naik sama je 80 km sejam je. Tak naik tak turun.
Yang tu kita panggil apa? Itu kita panggil uniform acceleration. Hal laju seragam. Okey. Uniform acceleration ataupun pecutan seragam. Pecutan hal laju. Maksudnya kita naik sama saja. Okey. Macam Haris dia ambil DLP. Okey. Jadi kita akan anggap ni ialah laju seragam. Pecutan lah, pecutan. Kita sedang memecut uniform acceleration. Maksudnya kita tengah flat, kita tengah bawa sama je. Okey, kalau tiba-tiba meter kita daripada 80 turun ke 60, turun ke 50, 40, 30, 20, 1 sampai kosong. Yang tu kita panggil nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Kalau macam nyah pecutan Haris apa? Deceleration. Sana lah. Kita sebut silap lah. Okey nyah pecutan. Dia tengah turun. Okey, soalan sekarang kita tengok soalan kita DC. Soalan kita DC dia tanya tempoh masa zarah bergerak hal laju seragam, dia gerak sama saja. Maksudnya dekat sini lah. Okey, dekat sini. Dia gerak sama je. Okey, dia tanya tempoh masa. Jadi kita ambil yang ni lah. Daripada 4 saat ke 6 saat. Jadi 6 tolak 4. Jadi C kita akan dapat 2 second. Okey. 2 saat. Semudah tu saja. Jadi ada apa-apa soalan tak? Setakat ni, ada apa-apa soalan tak? Yang tu sajalah jawapannya. Dia minta berapa tempoh masa, jadi 2 saat saja. Senang ya? Boleh dapat full mark lah macam ni. Okey, terangkan lagi. Okey, boleh. Okey, jadi kita tengok pecutan. Yang pertama sekali ialah dia nak tengok pecutan. Maksudnya kita tengah pecut. Okey, sama ada kita tengah memecut daripada meter kita kosong naik ke 80, 100 dan sebagainya, ataupun kita tengah steady naik 80 km sejam ataupun nyah pecutan. Kita semakin slow daripada 80, 70, 60, 50 sampailah kosong. Okey, jadi 4 saat yang pertama kita tengok 4 second. Yang first 4 second, 4 saat yang pertama. Okey, maknanya daripada kosong sampai 4 saja. Yang lain abaikan. Okey, tumpu yang soalan tanya saja. Kalau 4 saat yang pertama, tengok 4 saat yang pertama je. Yang belakang tu abaikan dulu. Okey, jadi dia naik daripada sini. Okey, jadi pecutan ialah laju bahagi masa. Okey, laju bahagi masa. Jadi kita akan dapat ialah bila laju bahagi masa, kita akan tengok dia yang paling tinggi laju dia sampai ke berapa. Okey, dalam kes kita ni, dalam graf kita ni, yang paling laju dia sampai ialah ni. 4 saat yang pertama, 8 meter per saat. Kuasa negatif 1. Okey. 8 meter per second negatif 1. Jadi starting dia berapa? Dia mula daripada berapa? Dia mula daripada 3. Kena ingat, kalau dia garis pada kosong naik atas, baru dia mula daripada kosong. Tapi soalan ni dia bagi starting dia ialah 3. Jadi dia mula daripada 3. Kena ambil yang maksimum 8 tolak 3. Kita tak boleh buat 8 tolak kosong. Jelas tak yang tu?
Okey jadi jangan tolak kosong lepas ni. Okey, jadi kita pun buatlah 8 tolak 3, jadi kita dapat 5 sebab laju. Paksi ni laju. Okey, macam mana kita dapat 4? 4 saat yang pertama. Kita mula daripada kosong sampai 4 saat. Jadi 4 tolak kosong, kita dapatlah 4. Kita bahagi 5 bahagi 4, kita akan dapat 1.25, tulis balik meter per second negatif 1. Okey, untuk A semua jelas. 4 flat, boleh dapat A plus. Untuk soalan A saja. Okey, jelas. Kita tengok pula yang soalan B pula. Kat sini. Kadar perubahan laju 4 saat terakhir. Okey, kadar perubahan laju ni ialah rate of change. Okey, kalau kita tengok kadar perubahan ataupun rate of change tu, automatik kita kena bahagi dengan masa. Kalau graf kita laju, bahagi dengan masa. Kalau graf kita ni jarak, bahagi dengan masa. Okey, kita ada dua graf saja, laju dengan jarak. Okey, speed and distance. Yang itu saja. Okey, kalau rate of change, kadar perubahan, terus bahagi dengan masa. Okey, kalau untuk perubahan laju bahagi masa lah. Kalau jarak dekat sini, jadi perubahan jarak bahagi masa. Tapi macam mana kita nak ambil? Okey, kita tengok yang B. Kadar perubahan laju 4 saat yang terakhir. Okey, 4 saat yang terakhir. Jadi tadi soalan kita 3. Okey, saya ubah 4 sebab 3 tak boleh. Mungkin ada typo soalan tu. Okay, kita buat 4 saat yang terakhir. Last 4 second. Jadi, kita akan dapat daripada saat yang ke-6 sampai saat yang ke-10. Jadi, kita tengok formula kita. Perubahan laju. Maksudnya ialah, dia ada dua cara. Satu, kita boleh guna cara koordinat. Satu kita buat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Tapi yang ini dia tak kompleks macam garis lurus, straight line. Jadi kita boleh tulis terus. Okey Jadi kita akan tengok perubahan hal laju dia daripada 4 saat yang terakhir, kita tengok dekat laju. Okey. Daripada sini ke atas ni saat yang ke-6. Dia ialah 8 meter per saat. Jadi kita tulislah 8. Tolakkan dengan laju yang terakhir. Okey, pada 8 dia break. Okey, dia dah turun dah slow. Berhenti dekat sini. Berhenti dekat sini. Jadi saat yang ke-10 kosong. Jadi 8 tolak kosong. Okey, kalau daripada awal kita ambil awal tolak akhir, bawah pun mesti awal tolak akhir. Tapi kalau kita ambil akhir tolak awal, yang bawah pun mesti akhir tolak awal. Tak kisah yang mana-mana pun. Tapi mesti konsisten. Mesti sama. Okey, jadi yang ini saya ambil awal tolak akhir. Sebab itulah kita akan dapat mula-mula 8 dekat saat yang ke-6. Lepas tu bila dah nak saat yang ke-10 dia berhenti, dia jadi kosong. Lepas tu yang bawah pula. Perubahan masa. Daripada saat yang ke-6 first tu sampailah dia berhenti saat yang ke-10. Soalan kita pun 4 saat yang terakhir. Jadi 6 tolak 4 akan dapat 8 per negatif 4. Tekan kalkulator kita akan dapat negatif 2. Tulis balik meter per second. Ada apa-apa soalan tak untuk B? Jelas untuk B? Dia akan ada yang negatif, okey? Dia memang boleh ada negatif. Negatif untuk pejutan maksudnya ialah dia semakin perlahan. Tengok. Kalau yang ni tadi laju bertambah. Yang ini dia seragam, laju yang sama. Yang ini nyah pejutan, dia tengah slow. Jadi kita akan dapat negatif.
Okey. Amirul dapat tak? Okey, yang Faris. Faris tak jelas yang mana? Faris okey tak lagi? Yang B kan, Faris? Okey, yang B kita cuma ikut yang ni lah. Okey, formula ni. Perubahan laju ialah perubahan laju, perubahan masa. Jadi, dia daripada kita tengok 4 saat yang terakhir. 4 saat yang terakhir, sekarang ni laju kita berapa, Faris? Sekarang ni laju kita berapa dekat sini? Dekat saat yang ke-6. Laju kita berapa? 8. 8. Lepas tu tengok saat yang ke-10. Laju kita berapa? Dia dah turun bawah dah. Prefer yang paksi laju. Faris berapa? Kosong. Kosong. Jadi 8 tolak kosong. Atas ni perubahan laju. Lepas tu kita tengok pula masa. Masa dekat paksi X pula. Masa dia, masa yang ini berapa? 6. Lepas tu masa yang terakhir dia selepas 4 saat berapa? 10. Jadi kita buatlah 6 tolak 10. Dapatlah yang ini. Lepas tu 8 tolak 0, 8 negatif 6 tolak 10, negatif 4. 8 bahagi 4 dapat negatif 2. Dapatlah yang ni. Faris dapat tak lagi? Okey jadi untuk lebih faham, cuba buat soalan yang dekat sebelah situ. Okey, siapa yang tak ada modul tak apa, saya share screen. Okey, cuba buat yang ini, sebelah dia ni. Latihan 1A, exercise 1A, okey? Saya zoom. Jadi siapa yang tak ada modul boleh tengok. Yang siapa yang tak ada modul boleh tengok dekat screen saya tu. Okey, nanti dah siap, komen siap, kita bincang sama-sama. Okey, buat dulu yang tu. Ini saya ambil gambar, lepas tu saya padam. Okey, dah siap boleh tak lagi kita bincang ataupun tak siap? Kalau tak siap saya tunjuk balik. Yang share screen tadi. Semua siap belum lagi. Farisha ada modul tak? Tak ada. Okey, siapa yang nak saya share screen balik nanti bagi tahu. Farisha tak ada. Okey, saya share screen balik.
Okey, kita bagi peluang dekat kawan-kawan kita yang tengah buat. Okey jadi soalan yang pertama, pecutan 3 saat yang pertama. Okey, yang kedua dia nak kadar perubahan laju 3 saat yang terakhir. Last sekali dia minta ialah tempoh masa apabila zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey, kita bincang sama-sama. Semua tengok dekat depan. Okey Okey, kita tengok yang soalan A. Semua dah jawab dah kan? Okey, kita cek betul ataupun salah jawapan tu. Okey, untuk A dia kata pecutan, acceleration. Okey. First 3 second, 3 saat yang pertama. Jadi kita tumpu 3 saat yang pertama saja, pecutan. Okey, kalau pecutan laju, kita akan guna laju bahagi masa. Okey, laju bahagi masa. Jadi kita akan buat, saya tulislah kat sini. Laju ataupun speed bahagikan dengan masa, time. Jadi kita akan dapat, okey, 3 saat yang pertama. Okey, saya nak sarankan kita buat macam ni lah bagi standard. Kita ambil yang terakhir, kita tolak yang awal. Okey, kita standardizekan, kita standardkan semua. Okey, jadi kita tengok laju dulu. Laju dalam paksi yang menegak, paksi Y. Okey. Kita tengok dekat 3. 3 laju dia sekarang berapa kat 3? Berapa? 10. 10 lah kan. Okey, 3 kat 10. Jadi kita buat 10 tolakkan dengan, okey, tadi kita starting kita 3, sekarang ni starting kita kosong. Jadi kita tolaklah dengan kosong. Okey, per dengan kita nak tengok masa pula, time. Okey, habis dia ialah saat yang ketiga.
Jadi kita buat 3. Tolakkan dengan starting kita mula pada 0. Jadi kita akan dapat 10 tolak 0, 10, 3 tolak 0, 3. Okey, tekan kalkulator. 10/3 dapat berapa? Perpuluhan. Okey. Yang sebaik-baiknya kita buat 4 significant figure ataupun 4 angka berarti. 3.333. Okey 3.333 ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kosong kat depan ni mesti kat sini ada 1, 2, 3 tambahan 1, 4. Yang tu yang sebaik-baiknya lah. Okey, boleh juga buat macam Farisha buat 3.33. Ada yang buat 3.3 boleh juga. Tapi sebaik-baiknya yang ini. Sebab kita guna sampai kerja pun yang ini. Bila kita sekolah nanti pun yang kejituan yang paling tinggi radar kita ialah mikrometer. Yang ini juga. Okey, nanti akan guna dalam fizik, akan guna dalam sains. 4 angka berarti ni. Jadi kita biasakan diri. Okey, jadi kita akan tengok pula. Yang ni dah siap. Okey, kita tulis. Sebabkan laju dia meter. Ini soalan ni apa? Sekejap. Meter per second juga. Meter per second negatif 1. Okey, untuk A, siapa ada pertanyaan apa-apa? Semua lancar? Jelas? Okey. Untuk A saja. Okey. Jadi kita tengok yang B pula. Okey, yang B ialah kadar perubahan laju. Okey. Jadi kadar perubahan, rate of change, macam tadi saya kata, kita tengok dekat graf kita. Kalau atas ni laju, bahagi dengan masa. Kalau atas ni jarak, distance, bahagi dengan masa. Okey, sekarang kita akan tengok. Ni kadar perubahan laju. Perubahan laju kita akan tengok dulu. Tapi kena key point dia kena tengok yang ini. 3 saat yang terakhir. Tiba-tiba pergi ambil 3 saat yang pertama. Out lah. Dia dah bagi dah. Last 3 second. Bukannya first 3 second. Jadi bila 3 saat yang terakhir, ambil yang terakhir. Kalau 3 saat pertama, ambil yang pertama. Yang itu yang kena betul. Okey. Lepas tu kita tengok. 3 saat pertama dalam graf kita, yang mana? Daripada saat ke-6 sampai saat yang ke-9 lah. 3 saat terakhir. Last 3 second. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini. Perubahan laju. Jadi kita fokuslah dekat laju. Sini laju. Okey. Masa dia dekat 6. Berapa laju dia dekat 6? Tulis kat chatting tu. Berapa laju dia dekat 6 ni? 10. 10. Berapa laju dia dekat 9? 13. 13. Yang itulah laju dia. Tapi tadi saya dah kata dah kita standardize. Yang akhir tolak yang awal. Okey, jadi kita ambil lah. Yang akhir laju dia 13. Kita buat 13. Tolakkan dengan yang awal 6 ni laju dia 10. Okey. Perkan dengan perubahan masa pula. Okey, yang akhir ialah 9 second. 9 saat. Yang mula ialah 6. Jadi 9 tolak 6. Jadi kita akan dapat 13 tolak 10, 3. 9 tolak 6, kita akan dapat 3. Jadi kita akan dapat ialah 3 bahagi 3, 1. 1
meter second negatif 1. Yang itu saja. Apa ada problem untuk B? Ada problem tak untuk B? Tak ada. Semua okey. Tu dah boleh. Okey, kita tengok yang C pula. C paling mudah dalam dunia. Tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Uniform. Okey. Jadi dia dalam keadaan seragam. Sama aja kalau kita naik motor, kita tengah naik 80 km sejam, 80 je meter kita. Jadi dekat mana? Dia tanya ialah tempoh masa. Jadi berapa lama? Kita nak ambil dekat mana? 3 sampai 6 lah. Daripada saat ketiga sampai saat yang ke-6. Jadi macam tadi saya kata, ambil yang belakang tolak yang depan. 6 tolak 3, jadi kita akan dapat 3 second. Okey, 3 saat. 6 saat tolak 3 saat, jadi dapat 3 saat. 3 second. Senang kan susah? Yang tu saja. Tadi punya payah. Ni senang je. Okey, jadi kita sambung lagi latihan kita. Okey, saya share screen. Senang saja. Okey, cuba buat yang ini pula. Latihan 1B. Sama juga. Pecutan 5 saat yang pertama. Kadar perubahan laju 9 saat yang terakhir. Okey, cuba buat dulu. Okey, latihan 1B. Dah siap, nanti komen siap. Senang je. Tapi masa cepat sangat lah. Kalau saya buat kelas online ni. Kena fizikal juga. Baru 1 soalan, 2 soalan dah dekat 9 lah. Kalau fizikal sedap. Saya rasa lambat. Habis. Okey, habis kan? Belum lagi. Nanti habis, type habis. Kita bincang jawapan. Okey, dah siap dah. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita sekejap.
Okey, sekejap lah saya lukis. Nanti saya tutup share screen. Saya 14 ingatkan timba. Okey, soalannya yang pertama, pecutan 5 saat yang pertama. First 5 second. Okey, untuk yang B pula kita ada kadar perubahan laju 9 saat terakhir. Okey, jadi kita buat sama-sama. Okey, soalan A. Ya, mic saya ada bateri lagi. Okey, untuk soalan A, pecutan. Pecutan kita kira laju bahagi masa. Okey, 5 saat yang pertama. First 5 second. Jadi daripada 0 ke 5. Okey, sama juga macam tadi. 5 ni berapa laju dia? Dekat 5. 12. Okey, cantik. Okey, 12. Tolakkan dengan starting dia ialah 0. Dekat 0 ni dia mula pada 6. Okey, jadi 12 tolak 6 untuk laju. Sekarang kita tengok pula masa. 5 saat yang pertama. Yang last 5. Starting ialah 0. Jadi kita akan dapat 12 tolak 6, 6/5. Tekan kalkulator dapat berapa? 1.2. Jadi kita akan dapat 1.2 meter second negatif 1. Semua dapat kan? Yang A? Dapat? Okey, cantik. Tengok B. A tak ada siapa nak tanya? Sebagai cakap lah semua. Okey, jadi kita tengok yang B pula. Yang B, kadar perubahan laju 9 saat yang terakhir. Okey. Last 9 second. Jadi daripada 5 ke 14 lah, cuba tolak. 14 tolak 5 dapat 9. Okey. Jadi daripada sini ke sini. Jadi kita tengok. Formula kita ialah perubahan laju bagi perubahan masa. Jadi kita akan dapat, kita tengok dulu perubahan laju. Okey, 14 ni laju dia tengah berapa ni? 14. Dia dah turun habis dah. 12, salah. 0. Naimi kena tengok dekat sini. Dia turun sampai sini. Naimi tengok berapa? 0. Kalau 5, dia ada kat atas ni. Naimi tengok dia 12. Ini 0. Okey. 0. Okey, jadi kita akan buat 0. Tolakkan dengan starting dia 5 ialah 12. Okey, 0 tolak 12. Jadi kita akan dapat perkan dengan perubahan masa pula. Okey, jadi last kita 14. Starting kita 5. Jadi kita akan dapat negatif
12 per dengan 9. Okey, tekan kalkulator. Negatif 12 per dengan 9 berapa? Ada Aspa dapat 1.33. 1.333. Okey, ni dah 4 lah. 1, 2, 3, 4 meter per second negatif 1. Negatif. Okey, kena ada negatif. Oh, saya tak letak negatif. Negatif kena ada. Maknanya dia dah semakin slow. Dia dah semakin perlahan. Kenapa tak tolak dengan 6? Tak tolak dengan 6. Okey, bila yang ini kita kena fokus dekat sini saja. Dia kata 9 saat terakhir. Kita fokus dekat 9 saat yang terakhir. Yang 6 ni dekat kosong. Kosong kita tak marah, kita nak daripada 5 sampai 14 saja. Okey, Farisha dapat tak kenapa kita tak tolak dengan 6? Sebab kita akan fokus 5 dekat 12, 14 dengan kosong. Okey sebab tu. Jadi sepatutnya semua dah boleh buat dah lah. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Mana dia tahu? Share screen. Okey, kita tengok yang muka surat 55. Okey, dekat muka surat 55 ni latihan 1C. Okey, cuba buat dulu yang latihan 1C ni. Sama juga macam tadi. Okey, macam biasa dah siap, nanti komen siap. Okey, semua buat yang latihan 1C. Okey, kita tunggu kawan yang lain sekejap.
Okey, A pecutan dalam 6 saat pertama. Yang B pula, C apa yang seragam, tempoh masa apabila zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam dia, tempoh masa berapa saat. Ni berapa saat yang C. Okey, siap. Saya tulis soalan. Kadar perubahan laju dalam 3 saat terakhir. Tempoh masa apabila zarah itu bergerak laju seragam. Okey, Miro tanya yang C itu yang inilah. Dia bergerak seragam. Daripada 6 sampai 12 seragam. Okey ya. Jadi kita cek jawapan sama-sama. Okey, sekejap. Saya minum sekejap. Okey, jadi kita tengok balik soalan kita ni. Ready tak ready? Ready ya semua? Sebab semakin dah dapat lah, semakin hebat lah, makin betul-betul lah. Okey, kita tengok yang A. Pecutan 6 saat yang pertama. Okey, acceleration at first 6 second. Okey, kita nak tengok pecutan 6 saat yang pertama. Jadi kita tengok A. Okey, 6 saat pertama daripada 0 sampai 6. Okey, pecutan. Kita akan ambil yang ini. Laju bahagi masa. Laju bagi masa. Jadi laju kita ialah, okey, kita tengok dekat laju dulu. 0, laju dia ialah berapa? 0. Ni trik sikit ni. 0 berapa? Tengok elok-elok. Taib. 17. Sebab ada 17. Yang lain ada tak jawapan selain daripada 17? Tak ada? Memang 17 lah. 0, tengok starting dia mula 17. Okey, 17. Tolakkan selepas 6 second. Lepas 6 saat. 6 saat berapa laju dia sekarang ni? 6 saat ni sekarang laju dia berapa? 5. Sebab kat sini 6, kita tengok 5. Jadi 17 tolak 17 second. Tak payahlah, ini tak apa. Tolak 5 per dengan masa pula. Okey. Last kita akan dapat, ini saya buat mula-mula tolak up to akhir, tak apalah, kita buat macam saya kata tadi, standard kan. Okey,
Yang akhir sekali 5 tolak 17. Tapi kalau nak buat 17 tolak 5 pun boleh juga. Tapi saya nak standardkan semua. Okey. Lepas tu kita tengok yang masa pula. Okey, daripada habis 6 mula kosong lah. Jadi kita akan dapat 5 tolak 17 negatif 12 per dengan 6. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 2. Jadi jawapan kita ialah meter per second negatif 1. Okey, semua dapat tak yang ini? Dapat cantik. Lagi satu tengok, jangan tertinggal negatif. Tengok, dia daripada tinggi dia turun. Jadi ada nyah pejutan, deceleration. Dia semakin slow, dia semakin berat. Sebab tu dia ada negatif. Cantik, semua dapat. Okey, jadi kita tengok yang B pula, B. Okey, dekat B ni, kadar perubahan laju 3 saat yang terakhir, okey? Last 3 second. Jadi dekat sinilah 12 sampai 15. Okey, 3 saat yang terakhir. Jadi kita akan tengok. Okey, perubahan laju. Okey, kita tengok dulu 15. Laju dia sekarang dekat mana? 15, laju dia berapa? Laju berapa? 15. 12. Okey, kita tengok. Ujung ni 12. Tolakkan dengan masa kat 12 ni laju dia ialah 5. 12 tolak 5. Okey, kita tengok masa pula. Jadi masa dia 15 tolaklah dengan 12. 3 second, last 3 second, 3 saat yang terakhir. Jadi kita akan dapat ialah 12 tolak 5 7 per dengan 15 tolak 12 3. Okey, tekan kalkulator. 2.333 meter per second negatif 1. Okey. Okey, semua siapa nak tanya apa-apa untuk A dengan B? Semua okey ya? A dengan B ni. Kita buat soalan yang sama dah ni, berulang-ulang kali. Tapi parameter lain lah. Okey ya? Yang lain okey tak? Semua faham dah kan? Jadi senang je benda ni. Yang tadi saya tak pastilah berapa. Okey, sebab mungkin first time kot tadi. Okey, tak dapat. Ni kita dah buat banyak kali lah. Nampak dah step dia macam mana, teori dia macam mana, jadi lebih mudah lah. Okey, jadi kita tengok yang C pula. C. C. Tempoh masa zarah bergerak laju seragam. Dekat mana? Dekat mana laju seragam? Berapa second? Jawapannya berapa? 6 sampai 12. Jadi 12 tolak 6. Jadi kita akan dapat 6 second. Okey. 12 second tolak 6 second. Jadi kita akan dapat 6 second. 6 saat. Inilah jawapan kita. Mudah ya. Okey Jadi kita akan sambung latihan kita. Saya share screen. Okey, yang ni dah contoh 2. Okey, bila contoh 2, saya kena bagi contoh dululah. Saya kena tunjuk dulu. Tengok kalau benda sama saya suruh buat terus ya. Benda yang sama juga. Purata laju nanti saya bagi formula. Sama juga dengan yang sebelum ni. Okey cuba buat contoh 2, example 2. Masa tukar kejam. Tak. Kalau yang soalan ni okey, kalau soalan ni kita tengok yang C tu dia buat purata laju dalam kilometer per jam. Tapi yang dia bagi dekat kita ni minit. Okey.
kena convert dulu, kena tukarkan. Okey, nak tukar macam mana? Okey, buat dululah, nanti saya tunjuk. Okey, kalau tidak tak mencabarlah. Lagipun kita belajar tukar-tukar ni masa kita darjah 4, darjah 5 dulu. Okey, buat dulu, nanti saya tunjuk. Masa tu jam ke minit dalam jadual? Dalam jadual memang minit. Tapi dia minta kita tukar, kita convert kepada jam. Buat dulu, nanti saya tunjuk. Rumus laju apa dia? Laju sama juga. Okey, jarak bahagi masa. Okey, jarak bagi masa. Okey, dah siap dah. Kita nak bincang jawapan. Siap tak lagi?
Okey, dah siap dah. Okey, cantik. Rumus apa tadi? Laju. Laju jarak bahagi masa. Okey Jadi kita tengok yang A dulu. Kadar perubahan jarak. Ni kadar perubahan laju. Sama juga. Kalau jarak bahagi masa. Kalau laju bahagi masa. Dia cuma ubah yang tu saja. Okey, kita tengok yang A. Dua 20 minit pertama. Okey, first 20 second. Laju dia. Okey. Daripada kosong ke sini. Dia sama juga. Jarak bahagi masa. Jarak dia ialah okey, dekat 20 ni ialah 16. Jadi masa dia kita buat dulu 16. Jarak dia tolakkan dengan kosong dia bermula dekat 4. Jadi 4. 16 tolak 4. Perkan dengan masa pula. 20 tolak kosong. Jadi kita akan dapat 16 tolak 4, 12 per 20. Okey, berapa? Dapat tekan kalkulator. Kosong point 6. Okey, kilometer per minit. Okey, ni dia tak suruh tukar lagi. Last kali baru jam. Ni minit dulu. Okey, semua dapat tak yang A? Dapat Okey, cantik. A ni dalam minit, bukan? Ini dalam minit lagi. Yang last nanti C baru kita tukar sebab dia kata purata laju dalam jam. Yang atas ni dia tak beritahu lagi jam. Jadi kita follow yang tu. Kalau dia bagi tahu baru kita tukar. Okey Jadi kita tengok yang B pula. Kadar perubahan jarak 30 minit yang terakhir. Last 30 minit. Jadi kita tengok dekat ujung lah. Antara 60 ke 90. Okey? Ini senang je. Jadi kita nak buat apa? Kadar perubahan jarak. Okey, kita perubahan jarak bagi dengan masa. Sama je. Dia cuma terbalik. Okey, perubahan jarak dia ialah jarak dia daripada 60 ni dia duduk dekat 16. 16 tolakkan kat 90 dia turun dah kosong. 11 tolak kosong perkan dengan masa. Okey, jadi 90 tolak 60 lah. Jadi kita akan dapat 16 tolak kosong 16, 90 tolak 60 30. Tekan kalkulator dapat berapa? Som 0.5333 kilometer per minit.
Okey, kilometer per minit -1. Kan tadi kita dah standardize dah. Okey, kita kan dah standardize dah. Kita akan ambil yang akhir tolak yang awal. Kenapa 16 tolak 0? Okey. Kan dia kata perubahan jarak. Kita nak tengok jarak. Dekat 60 ni jarak dia ialah 16. Oh, okey okey. Ini saya salah ni. Kena 0 tolak 16. Sorry saya salah. Okey. Cuma kita akan dapat negatif lah. Okey, ni negatif. Okey Siapa ada soalan B? Okey, dapat. Semua dapat. Okey, jadi kita tengok C. Purata laju. C dia buat kat bawah ni. Purata laju dalam kilometer. Jadi nak buat macam mana? Berdasarkan graf kita ni. Kita akan calculate macam ni. Okey, kita tengok purata laju. Purata laju kita akan tengok keseluruhan jarak bagi keseluruhan masa. Jadi nak tengok jarak tu macam mana? Okey, kita tengok yang ini dulu. Daripada sini ke sini. Jarak dia berapa? Daripada 4 ke 16. Jadi 16 tolak 4 berapa? 16 tolak 4. Berapa 16 tolak 4? Sebab kita nak tengok jarak dia. Daripada sini ke sini. Waktu dia bergerak. 16 tolak 4, 12 lah. Kita akan dapat 12 minit tambahkan dengan okey. Yang ini berapa? Daripada sini ke sini. Okey, daripada sini ke sini kosong. Sebab tadi bila graf kita laju, dia laju seragam. Tapi bila jarak ataupun distance, maksudnya kereta tu pegun. Kereta tu at rest. Kereta tu berhenti. Kereta tu tak bergerak. Jadi jarak dia ialah kosong. Okey, tambahkan dengan ini masa. Silap ni. Okey. Kita nak cari purata laju, jarak bahagi masa. Okey, kita cari jarak dulu. Ni kilometer. Okey, lepas tu kosong. Lepas tu tambah lagi. Okey, yang ini pula. Daripada 16 dia turun ke kosong. 16 tolak kosong, kita akan dapat yang ini masa dia, jarak dia ialah 16. Ataupun yang keliru yang C ni. Ataupun semua faham? Lagi terangkan lagi. Okey boleh. Okey, jadi dia macam ni. Nak dapat jarak, kita kena kira jarak dia. Waktu dia bergerak. Maksudnya waktu dia bergerak daripada sini dia bergerak ke atas. Jadi daripada 4, okey, 4 daripada tingkat 4 dia naik ke tingkat 16. Dia kena langkau berapa tingkat? Daripada tingkat 4 ke tingkat 16. 12. Jadi 12 lah. Okey, dia naik 12. Okey, jadi kita pun letak 12 kilometer. Nampak tak? Macam mana proses dia tu? Okey? Lepas tu pula
Dekat sini. Dia duduk tingkat 16. Lepas tu dia tak turun bertingkat mana-mana. Dia duduk tingkat 16 je. Jadi dia turun tak ke bawah ataupun dia duduk tempat yang sama saja. Sama. Jadi kosong lah. Sini ke sini kosong. Jadi kita letak kosong. Okey, lepas tu dia duduk dekat tingkat 16 sekarang. Lepas tu dia turun ke tingkat paling bawah. Berapa tingkat yang dia berjalan? Daripada tingkat 16 ke kosong. 16. Jadi kita tambah dah 16. Nampak tak cara dia tu? Jelas tak lagi? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Ataupun dah memang jelas dah? Okey senang je. Jadi kita bahagikan. Okey boleh kita bahagikan dengan tadi purata laju ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah masa dia berapa minit kat sini? 90 minit. Tapi dia kata nak dalam jam. Jadi kita convert lah. Okey. 90 minit tukarkan ke jam bahagi 60. Jadi kita akan dapat ialah darab 1. 60. Tak payahlah, ini budak-budak kan. Ini saya ajar darjah 5. Tekan kalkulator dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. 90 bahagi 60. Okey, 1.5. Jadi 1.5 jam. Jadi tulislah terus. 1.5 jam. Jadi bahagi 12 tambah 16, 28. 28 bahagi 1.5. Dapat berapa? Yang tu lah jawapan dia. 28 bahagi 1.5 kita akan dapat 18.67. Okey, kita tulis 18.67 kilometer per jam. Ni tak payah. Okey, kilometer per jam itu 1. Senang je. Siapa ada problem? A, B dengan C. Semua okey? Jelaskan 1.5 jam. Okey, boleh. Okey. Kan kita jumlah masa keseluruhan kita ialah 90 minit. Okey, 90 minit. Tapi soalan dia nak dalam jam. Ni J. Jadi kita kena tukarlah minit ni kepada jam. Jadi macam mana nak tukar minit ke jam? Kita bahagikan dengan 60. Tekan kalkulator. 90 bahagi 60 kita akan dapat 1.5. Okey, nah ini dapat tak ya tu? Kenapa 60? Sebab kan 1 jam sama dengan 60 minit. Okey. Okey, jadi kita rehat 5 minit. Okey, saya bagi rehat 5 minit sampai 9.35. Siapa nak ketandas boleh ketandas, siapa nak refill air boleh refill air. Okey, 9.35 kita sambung balik. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je sebab saya duduk je kat sini. Jadi senang je.
Semua senang je. Cuma kadang-kadang dia ada trik lah. Contoh yang tadi. Okey. Kadang-kadang dia akan mula daripada kosong. Kadang-kadang macam soalan kita ni dia mula daripada 4. Jadi kena hati-hatilah macam tu. Lepas tu kita tengok jarak dia. Jadi kita ambil kat masa, kita tengok titik-titik tu sampai dekat mana. Atas. Okey, atas 12. Kalau dia bawah sekali, confirm kosong. Jadi kena tengok yang tu. Dia tak kompleks pun. Cuma kita faham cara kita nak baca graf tu. Lepas tu kita nak guna formula apa, settle. Selesai. Agak-agak lepas ni kalau masuk exam soalan macam ni, boleh dapat tak full mark? Agak-agak boleh dapat tak full mark? Sebab senang je. Cuma macam Haris, dia ada term lain lah. Term dia tak, cara dia sama, cuma term lah. Contoh, jarak dia akan jadi distance. Okay. Saat akan jadi second. Lepas tu dia akan main dengan 3 saat yang terakhir. Okay, last 3 second. Macam tu je, tapi benda yang sama. Kalau matematik, term dia tak susah. Tapi kalau fizik macam sains, term dia akan jadi berbeza. Matematik universal, semua guna, seluruh dunia guna. Alamak, ada lag kamera saya tu. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Apa-apa? Tak ada soalan langsung. Kita ada lagi 3 minit waktu rehat. Tak ada soalan Nanti praktis lagi, okey? Praktis dengan kawan-kawan, dengan crush, dengan sepupu, dengan jiran, dengan secret admirer. Semua boleh. Belajar sama-sama. Kalau tahu kawan-kawan yang tak mampu untuk tuition, okey? Promote yang link YouTube pula. Link Telegram, okey? Lepas ni PTIU akan mula balik buat kelas-kelas percuma, seminar percuma. Jadi semakin banyak kita tolong orang, semakin manfaat tu sebenarnya dapat kat diri kita sendiri. Okey? Jadi sekarang ni ramai tengah susah. Kita ada kemampuan lagi untuk tuition, untuk ada live internet, ada gadget. Jadi tanggungjawab kita lah untuk bantu yang lain. Tak kisahlah dia agama apa, bangsa apa pun. Selagi mana dia manusia, kita kena bantu. Sebab benda ni ada dalam semua agama untuk membantu orang. Tak ada agama yang ajar untuk kita buat jahat dekat orang. Ni bukannya kesamarataan agama tak. Yang ni ialah dalam agama dia akan ajar yang baiklah. Sebab itulah kenapa rukun negara kita yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Agak-agak kenapa? Rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kena percaya kepada Tuhan barulah boleh jadi rakyat Malaysia? Semua tak tahu. Takkan tak ada idea kan, semua dah belajar sejarah. Agak-agak kenapa? Kenapa rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan? Semua tak ada jawapan. Cuba fikirkan sikit. Kenapa kepercayaan kepada Tuhan? Kenapa kalau kita tak percaya Tuhan, tak boleh? Mampu wujudkan perpaduan. Okey, macam ni. Negara Malaysia
dia nak rakyat dia semua ada agama. Sebab dia nak semua ada agama. Sebab masa tu kita tengah berlawan dengan komunis. Komunis nak jajah negara kita. Jadi komunis ni dia tak ada agama. Sebab itulah rukun negara kita ialah kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya kalau siapa-siapa ateis ataupun free thinker, komunis tu sebenarnya dia bukannya sekarang ni memanglah negara China, okey, tapi komunis tu sebenarnya dia daripada Rusia. Dulu dia ada Soviet, Kesatuan Soviet, ada banyak negara lah. Lepas tu Soviet dah jatuh, negara-negara tu pun keluar daripada Soviet. Contohnya Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Tu semua dulu bawah satu negara. Lepas tu bila jatuh Soviet yang bawa ideologi komunis tu, ramailah yang keluar. Yang tinggal komunis sekarang, dulu memanglah saya nak ajar sejarah, saya interview untuk ajar sejarah. Tapi sebabkan bidang saya engineering, jadi matematik pun tak ada cikgu waktu tu, fizik pun tak ada cikgu. Jadi saya kat PKU starting saya ajar fizik dengan matematik. Okey, jadi yang komunis tu bukannya China saja. Okey, kalau negara sekarang yang komunis ialah Cuba dekat Amerika Selatan. Okey, Cuba. Lepas tu Korea Utara, tu ideologi komunis. Lepas tu China. Okey, Republik Rakyat China. Lepas tu dulu-dulu Rusia, tapi Rusia sekarang ni taklah. Okey, dia dah ubah dah ideologi dia. Vietnam pun dulu-dulu komunis. Sekarang ni pun dia dah macam ubah dah. Okey, sebab Vietnam ni dia sempadan dengan China. Jiran dia China, macam kita dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Brunei. Vietnam tu dia sempadan dengan China. Jadi ada yang kalau kita tengok orang-orang dekat luar, dia kata, oh kalau komunis dia mesti China. Tak. Komunis tu semua bangsa ada, tapi kebanyakan waktu dulu komunis PKM, Parti Komunis Malaya dekat Malaysia ni, yang paling banyak ialah kalau ahli-ahli biasa tu Cina, okey, berbangsa Cina. Sebab dia memang ada sejarah. Cina ni dia lawan dengan Jepun. Jadi komunis tu dia lawan dengan Jepun, tapi bila Jepun balik dia tak balik, dia nak lawan lagi, lawan dengan British pula. Okey, jadi antara pemimpin-pemimpin besar komunis tu dulu adalah orang Melayu juga. Contohnya Abdullah Sidi, Samsiah Fakih, Rashid Mohidin. Boleh search balik. Okey, boleh tengok balik buku teks sejarah, boleh search dalam internet. Yang tu dulu-dulu yang ketua-ketua dia, yang paling tinggi Chimping. Chimping dah meninggal lah. Jadi yang antara yang besar juga ialah Melayu lah masa tu. Jadi bila orang kata, yang ni kalau Cina je mesti komunis, salah. Okey, tengok sejarah balik. Lepas tu kita kena faham, siapa pernah tengok movie Bravo 5? Pernah tengok tak Bravo 5? Tak pernah tengok? Bravo 5 tu Beto Kushairi berlakon, apa tu yang Nur Kasih tu, yang hero dia tu. Raini Ishak berlakon. Okey, yang tu dia ceritakan kisah benar. 5 orang komando Malaysia. Waktu tu lah 5 orang komando dia lawan dengan 200 orang komunis. Pernah tengok kan? Yang tu kisah benar. Okey, saya nak ceritakan ni maksudnya kita sebenarnya kan kita ada kawan-kawan Cina, kita ada kawan-kawan India. Kadang-kadang selalu gaduh. Kalau gaduh je sebut-sebut benda yang sensitif. Patutnya kita kena jaga sama-sama kita.
Okey, kita tapi orang macam orang Melayu, agama Islam, Bumi Putra, iaitu dia ada kedudukan dia lah dalam kita punya perlembagaan, tak boleh kacau. Contoh nak masuk universiti mesti orang Melayu dia ada kuota dia 60%. Untuk bisnes, untuk dibantu, okey, orang Melayu Bumi Putra ada kuota dia. Lepas tu agama Islam ialah agama persekutuan. Jadi kerajaan boleh bagi sumbangan untuk duit, untuk masjid, untuk surau, tetapi untuk rumah ibadat agama lain tak bagi pun tak apa. Tapi bagi jugalah. Tapi tak bagi pun tak apa kalau dalam perlembagaan. Dia cuma kata agama-agama lain bebas untuk menjalankan aktiviti dia, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh untuk menyebarkan. Tapi Islam berbeza lah sebab memang ada hak kita dalam perlembagaan persekutuan. Kita boleh sebarkan. Ini yang kena faham, tapi kadang-kadang orang kita tak faham. Tambah-tambah orang politik kan, dia nak gaduh je. Jadi tak best lah. Sebab kita nak duduk dalam negara kita yang pelbagai. Masa Nabi pun dulu, bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dalam Madinah tu bukannya ada orang Arab saja. Nabi pun dia orang Arab lain. Dia daripada puak Muhajirin. Muhajirin ni yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Yang Ansar, Aus, Khazraj memang dah ada dah dekat Madinah. Lepas tu dia bukannya ada Aus Khazraj dia ada juga Yahudi dekat situ. Jadi Nabi dah tunjuk dah dekat kita role model. Macam mana bila kita nak perintah, kita kena hormat semua orang. Tapi dalam masa yang sama, kita buat masa tu piagam Madinah. Nabi dah buat dah. Okey, orang Islam akan ada keistimewaan dia dan sebagainya. Macam itulah. Nanti siapa-siapa jadi Perdana Menteri ke apa. Okey, jadi kita sambung balik matematik kita. Okey, kita akan sambung dekat sini. Mana dia lah? Saya punya, okey, saya share screen Okey, saya share screen, kita tengok dekat sini. Okey, kita akan tengok latihan 2A. Okey, cuba buat dulu yang latihan 2A ni. Dia sama je macam tadi. Okey, exercise 2A. Nanti kita dah siap, kita bincang jawapan. Okey, dah siap, nanti komen siap Okey, buat dulu yang latihan 2A.
Okey, siap saya lukis. Okey, bagi saya 1 minit lah untuk saya lukis. Okey. Jadi kita bincang sama-sama jawapannya. Okey, kita tengok A. Laju dalam 4 saat yang pertama. Jadi kalau laju 4 saat yang pertama, kita tengok 0 sampai 4 lah. Okey, laju, jarak bahagi masa. Okey, kita tengok yang 4 ni. Jarak dia ialah 17. 17 tolakkan dengan starting dia dekat 0 ialah 5. Okey, perkan dengan masa. Dia 4 tolak 0. Jadi kita akan dapat 12 per 4, kita akan dapat 3 meter per second, negatif 1. Okey, semua dapat 3 meter per second negatif 1 untuk soalan A. Dapat kan? Okey. Jadi kita tengok yang soalan B pula. Okey, soalan B, kadar perubahan jarak 6 saat yang terakhir. Okey, last 6 second. Jadi kita cuma fokus pada 4 sampai 10. 6 saat yang terakhir. Okey. Jadi kita akan buat ni. Perubahan. Okey, ini jarak lah. Jangan tengok ini. Jadi laju ni, okey, kita tukar kepada jarak. Okey, perubahan jarak sekarang. Okey, kita tengok yang last kali. Jarak dia berapa? Jarak dia 0. Okey, jarak dia. Ini perubahan. Okey, perubahan jarak. Okey, kalau purata nanti baru kita tambah. Ada kadang-kadang yang keliru. Dia kata kadar perubahan. Tambahlah macam tadi. Tingkat 17 ke tingkat 5. Kan? Yang tu nanti dalam purata. Sekarang ni kita tengok kadar perubahan. Okey, jadi kita tengok. Yang last kali ialah 10. Okey. Jarak tu. Okey, jarak kalau dekat 10 second ialah 0. 0 tolakkan dengan yang dekat 4 second 17. 0 tolak 17.
Okey, perkan dengan perubahan masa. 10 tolak 4. Jadi kita akan dapat negatif 17 per dengan 6. Okey, tekan kalkulator. Negatif 17 per 6. Sorry. Ni 17 dan 7. Okey, kita dapat negatif 2.833. Okey. Meter per second negatif 1. Kenapa kosong? Okey, kita tengok. Dia 6 saat terakhir antara 4 ke 10. Jadi 10 ni dia duduk kat bawah ni. Kita tengok ujung, jarak dia kosong. Okey. 4 dia ikut. Okey, jarak dia kat sini. Jadi kita tengok jarak dia ialah 17. Okey, Naimi jelas tak lagi? Okey tak Naimi? Okey jadi kita dapat macam ni. Sekarang kita nak cari C pula. Purata laju keseluruhan perjalanan. Bila purata ialah purata laju jumlah jarak yang dilalui bahagikan dengan jumlah masa. Okey, sekarang dia tak bagi tahu pun nak dalam jam. Yang ni dia bagi second dalam saat. Jadi kita guna sajalah dalam saat. Kalau dia minta tukar baru tukar. Okey. Jadi kita tengok perjalanan dia. Okey. Daripada 0 ke 4 dulu. Okey, pada 5 dia naik 17. Berapa tingkat dia kena naik? Kalau pada tingkat 5 nak ke 17. 12. Okey, 12. 12 meter tambahkan dengan okey, daripada tingkat 17 dia turun ke bawah sekali. Berapa tingkat yang dia kena lalui? 17. Tambahlah 17 meter. Okey, habis. Perkan pula dengan masa. Masa ialah 10 saat. Dia 10 sajalah. Okey, jadi tekan kalkulator. Baik, ni phone. Sorry. Dah dapat dah 2.9. Okey. Jadi kita akan dapat 12 tambah 17 sama dengan bagi 10. 2.9. 2.9 meter per second negatif 1. Senang kan susah? Kita dah buat banyak dah soalan yang sama. Cikgu boleh tak hantar link kehadiran kat WhatsApp? Okey, yang link kehadiran tu saya ambil yang tengah hari tadi. Tengah hari pula, petang. Ada tak siapa yang belum join lagi petang tu? Dia baru join sekarang. Kalau ada bagi tahu, nanti saya akan top up nama dia kat itu. Sebab sama je. Nanti saya kena download 2 kali. Okey, siapa yang tadi dia tak join, ni dia baru join, nanti bagi tahu dekat saya. Nanti saya top up nama dia. Okey Okey, jadi sekarang ni 9.55, kita buat lagi satu latihan. Nanti saya akan bagi quiz. Okey. Quiz tu macam biasa hantar dekat WhatsApp saya. Siapa yang ada masalah, esok ada test ke, esok ada presentation ke, WhatsApp saya beritahu sebab. Sebab nanti kalau parent tanya anak dia dapat apa, dia nak tengok anak dia punya jawapan, saya tak boleh bagi. Kalau dia bagi tahu, okey, esok ada presentation, saya boleh bagi tahu kat parent dia. Okey Jadi saya share screen balik. Saya ambil gambar dulu sekejap.
Okey, saya share screen. Okey, ini dah settle. Kita tengok yang surat seterusnya. Ini pun sama juga. Okey. Semua sama ya. Jadi memang kita dah belajar semua dah ni. Okey, tengok Yang contoh 3 tu kita dah belajar awal, cari luas tu. Okey, nanti kita buat quiz yang contoh 3 tu lah. Okey. Okey, semua buat dulu. Latihan 2B. Latihan 2B tu sama je. Macam kita belajar tadi. Okey, buat 2B dulu. 2B saja, C tak payah, okey? Laju 3 saat pertama, kadar perubahan jarak 7 saat terakhir, tempoh masa laju zarah itu ialah sifar. Kita dah buat dah semua tadi. Dah siap? Komen siap. Buat mana? Okey, ni yang muka surat berapa ni? Muka surat 56. Latihan 2B, exercise 2B. Niro jumpa tak? Ni yang saya share screen sekarang ni. Ada? Okey, buat itu. Buat satu je. Satu saja. Okey jadi kalau ada apa-apa nanti dah tak boleh guna mic sebab saya punya headphone ni dah bateri low dah. Jadi saya boleh baca chatting. Saya dah tak boleh dengar suara. Okey, sekejap. Sekejap saya nak setting balik mic saya. Okey, tadi Asfa ada tanya C tu maksud dia apa? Okey. Okey, C ni ialah tempoh masa apabila laju zarah itu sifar. Sekejap saya ambil pensel saya. Ni. Okey, laju zarah itu sifar maksudnya dia tak bergerak lah. Bila dia tak bergerak, dia laju dia sifar. Ni dekat sini. Ada warna merah. Sekejap, saya ubah warna. Ni laju sifar. Nampak tak ni? Dia flat. Dia tak ada jarak. Dia duduk kat 8 je. Dia tak pergi tingkat 9, tak pergi tingkat 7. Jadi yang inilah tempoh masa dia ialah 5 second tolak 3 second. Jadi 2 second, 2 saat. 2 saat je. Okey? Macam tu je, senang je. Okey, dah siap bagi tahu jangan senyap-senyap pula. Sebab saya nak bagi kuis lagi ni. Okey, Farah dah siap. Okey, kita tunggu kawan-kawan siap. Okey, ramai yang dah siap. Saya bagi lagi 1 minit. 1 minit.
Okey dah habis. Okey, jadi kita bincang jawapan. Okey, saya bincang yang dalam ni saja. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tengok kat share screen ni saja. Okey, laju dalam 3 saat yang pertama. Okey, 3 saat yang pertama saja fokus. Bila laju, jarak bahagi masa. Okey, jarak dia ialah, okey, kita tengok yang dekat 3. 3 ni dia akan duduk dekat 8. Jadi 8 tolakkan dengan, okey, kosong, dia duduk kosong. Jadi 8 tolak kosong. Per dengan masa pula, 3 tolak kosong lah. 3 saat yang pertama. Jadi kita akan dapat 8/3. Tekan kalkulator, dapat berapa? .667. Okey, 2.667. Okey, meter per second -1. Okey, yang ni ialah A. Okey, kita tengok yang B pula. Kadar perubahan jarak dalam 7 saat yang terakhir. Okey, daripada 5, kat sini 5 sampai 12. Okey, macam tadi juga. Kita tengok jarak dia yang 12 ni. Okey, 12 dia duduk kat 12 meter. Okey, 12 tolakkan dengan dekat 5. 5 ni dia duduk dekat 8. Perkan dengan 12 tolak 5. Okey, 12 ni tolakkan dengan 5 ni. Jadi kita akan dapat 12 tolak 8, 4 per dengan 12 tolak 5, 7. Jadi kita akan dapat 4/7, tekan kalkulator. 4/7 kita akan dapat 0.571. 0.57114. Okey, apa dia? Meter per second -1. Okey, yang nombor 3 tadi tempoh laju. Saya dah bagi dah. Okey, 5 second tolak 3 second jadi 2 second. Dekat yang flat ni. Okey, saya padam sekejap. Ni dekat flat ni. Dekat yang mendata yang saya warnakan merah ni. Itu ialah hal laju dia sifar sebab dia tak bergerak. Okey, ada apa-apa soalan tak? Dekat sini, tak ada kan? Semua okey? Okey, jadi quiz. Saya bagi ni quiz. Quiz ni pun saya dah tunjuk lah. Okey, sekejap. Okey, yang contoh 3 ni abaikan. Terus ke muka surat yang bawah tu, muka surat 57. Okey, dekat muka surat 57 akan ada banyak. Okey, akan ada beberapa bentuk. Ini semua kita cari luas. Jadi kuis kita ialah cari luas ni lah. Boleh guna trapezium ataupun kalau tak boleh guna trapezium, boleh bahagikan kepada A, B. Kalau ada C, bahagi je dengan C. Nanti campur balik. Saya cuma nak tengok dia punya, apa dia? Dia punya luas tu. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Kalau muka surat 57 ni jadi kuis. Ada 5 soalan mudah kat itu. Yang muka surat 57, latihan 3A tu sampailah latihan 3D. Ada 5 soalan dekat situ. Buat semua. Kira apa? Dia sama je. Dia cuma cari luas. Kan tadi kita cari luas. Yang kita buat kira trapezium. Lepas tu kita kadang-kadang kita bahagi A dengan B. Luas dia. Luas tu sama dengan jarak lah. Kalau dalam graf. 57 saja. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya tak berkaitan dengan kuis ni?
Cuma kita akan guna formula satu trapezium. Kalau siapa buat trapezium, siapa tak mau buat trapezium, dia boleh guna segitiga dan juga segi empat tepat. Boleh, okey. Baik, esok pun boleh. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak? Kena buat calculation lah. Okey, sebab nanti parent tanya, ni kenapa anak dia bagi jawapan saja ni? Jadi saya nak jawab apa? Okey, buat calculation sikit. Sekurang-kurangnya kalau parent tengok, dia nampaklah anak dia berusaha habis-habisan. Tak payah lukis, cuma buat calculation saja. Conclusion tu nak macam mana? Conclusion ke calculation? Kan ini typo. Typo, calculation. Okey, calculation tu, okey, kalau Naimi buat segitiga, buatlah apa tu dia punya formula 1/2 darab tapak darab tinggi, lepas tu masukkan nilai. Macam kita buat tadi tu, yang A, B, lepas tu tambah luas AB. Macam tu je. Okey yang lain-lain ada lagi tak? Muka surat 57 je. Semua tak ada? Kalau tak ada, saya nak bagi lepas awal sikit ni. Tu buat quiz. Tak payah lukis. Unit apa? Okey, unit dia tak payah letak. Saya nak tengok luas saja. Okey, tak payah lukis Cuma saya nak calculation dia. Okey, confirm ni tak ada soalan dah. Quiz kita muka surat 57. Siapa yang tak print lagi, screenshot nanti bila download daripada group parent tu, screenshot, lepas tu buat atas kertas lain. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, kita boleh bersurai dulu. Okey, kita boleh bersurai dulu. Number saya, okey, ini number saya. Mana dia tak? Okey, ini number saya. Saya tulis kat whiteboard lah. Ni number saya. Okey, sama-sama.